Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya alhamdulillah Masa Bayu akan sambung lagi lah apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita bincangkan dalam video-video yang sebelum ini. Jadi bagaimana dah dapat mencerap apa yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video-video yang terdahulu, proses pemikiran adalah perkara yang tidak boleh kita ketepikan dalam aspek kehidupan. Jadi hari ini saya akan sambung kepada persoalan yang akan berkait juga dengan video yang sebelum ini, iaitu macam mana kita nak laksanakan proses pemikiran setelah kita mengetahui hukum dia, kita dah tahu tentang sifatnya, kita dah tahu tentang prosesnya, dan kita tahu tentang nilainya, ataupun tujuh nilai tetap yang juga merupakan kualiti kepada pemikiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ramai yang datang bertanya dengan saya secara personal, mesej saya, nak dapatkan penjelasan yang lebih tentang macam mana nak guna pakai walaupun dah dapat teorinya, dah dapat hukum dia, dah dapatkan sifat dan proses yang telah diperjelaskan, masih lagi belum dapat mencerap bagaimana nak digunakan proses rasional ni. Jadi terima kasihlah kerana yang bertanya tu. Jadi hari ni pun saya memang nak kembangkan topik yang berikut berkaitan dengan persoalan tadi. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menekankan bahawa ini adalah usaha, bukan untuk kita memaksa ataupun menetapkan satu perkara tu ini kena buat sebagaimana apa yang telah dijelaskan dengan dasar saya benar dalam apa yang saya sampaikan. Yang saya maksudkan saya benar adalah atas dasar yang saya fahami, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan yang berbeza ataupun mempunyai pemikiran atau mempunyai kefahaman yang berbeza, bagi saya kita berlapang dada lah, berlapang untuk saling kita membuka ruang kepada perkongsian yang harmoni, bukan untuk meletakkan persengketaan ataupun perbalahan yang sebenarnya tak datangkan apa-apa pun. Jadi kita berfikiran rasional ni tujuannya untuk kita mengelak kekeliruan dan mengelak lebih banyak lagi persoalan-persoalan yang akhirnya menyebabkan kita berpecah belah. Jadi sebelum saya jelaskan untuk kita faham tentang pelaksanaannya, saya ingin tekankan kenapakah pemikiran rasional ini sangat penting. Telah saya jelaskan bahawa pemikiran rasional memegang sifat 4 yang telah saya jelaskan daripada awal lagi, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka dengan keadaan itu tadi, bermakna pemikiran rasional ini adalah pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemikiran Masa Bayu, Masa Bayu atau pemikiran individu yang hanya meletakkan kefahaman berdasarkan perjalanan sendiri atau perjalanan masing-masing. Tetapi ini melibatkan pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, model contoh utama bagi kita semua. Jadi kita dah meletakkan ketetapan bahawa kita mengikut dan ingin menjadi umat Muhammad, maka sewajarnya kita mengenal, memahamkan dan melaksanakan sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka itu adalah kepentingan dasarnya, iaitu kita dapat mengenal dan dapat kita mempraktikkan kehidupan kita sebagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah. Bukan kita boleh jadi Rasulullah, kita
mengambil Rasulullah sebagai model untuk kehidupan, ya. Jadi kemuliaan itu milik Allah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Itu bukan persoalan kita, tetapi yang jelas, yang pasti kita kena memuliakan Nabi Muhammad SAW kerana beliau adalah pemimpin. Beliaulah yang menjadikan kehidupan kita di atas muka bumi ini jelas dengan cahaya yang Dia bawa, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada situ, apakah seterusnya? Maka datanglah persoalan akhir zaman. Datanglah persoalan-persoalan yang akan membuatkan kita berbalah lagi, masing-masing dengan pandangan masing-masing atas faktor-faktor yang berkaitan tentang Imam Mahdi lah, tentang Dajjal lah, Ya'juj Ma'juj lah, dan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa yang akhirnya kita saling meletakkan kefahaman kita sebagai yang benar tanpa kita dapat berupaya berfikir secara rasional. Maka ini yang pentingnya kenapa kita diminta berfikir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu dalam bahasa umum. Kerana dalam Al-Quran ada dua bahasa yang perlu kita fahami, iaitu bahasa yang tersurat dan bahasa yang tersirat. Maka daripada bahasa yang tersurat dan tersirat ini ada proses yang perlu kita fahami, cara kita mengkaji, cara kita membaca, cara kita melihat atas pelaksanaan. Bukan kita membaca Quran untuk kita jadikan dia sebagai satu pengetahuan yang meletakkan diri kita dalam pemikiran semata-mata, tetapi ia harus ada proses untuk dilaksanakan. Maka ini pentingnya pemikiran yang berteraskan kepada Al-Quran, kerana dasarnya kita membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita nak faham apa yang kita baca. Jadi bukan kita baca kemudian kita anggap itu dah cukup bagi diri kita. Memang kita diwajibkan membaca Al-Quran kerana perkara yang pertama, atas asas ilmu yang Allah turunkan, yang Allah berikan rahmat Dia, kurniaan Dia sebesar-besarnya adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' itu baca, maka kita kena baca. Dalam persoalan baca itu tadi ada dua cara pembacaannya, iaitu baca pada faktor yang tersurat dan baca pada faktor yang tersirat. Maka sebagai seorang ahli sains, saya sebagai seorang yang mengkaji sains, berteraskan kepada empirical, berteraskan kepada fakta-fakta yang ada berdasarkan kepada pembuktian saintifik, maka ada kaedah-kaedah, formula-formula yang perlu digunakan ataupun disebut rumus di dalam bagaimana kita membuat pemahaman atas faktor yang tersirat dan faktor yang tersurat. Maka di sini datangnya peranan akal yang Allah beri kepada kita, dan itulah pentingnya perinol, pentingnya pemikiran rasional kepada kita. Kerana di akhir zaman, dengan kita berusaha untuk mengenal Imam Mahdi, akhirnya kerana kita tidak menggunakan perinol, kita menggunakan akal dan nafsu, akhirnya kita mengikut kelompok-kelompok ataupun individu-individu yang kita sangkakan itulah orangnya, ya, itulah orang sosoknya. Tetapi bila kita diminta untuk memberikan fakta-fakta yang bersifat jelas, ada prosesnya, ada empiricalnya, ada pernyataannya, maka itu yang akan kita tersandung dan jatuh. Lalu kita merasa sakit kerana bagi kita itu sesuatu yang seolah-olah menghina, seolah-olah kita dinafikan apa yang kita yakini, dan di situ datangnya timbul perasaan-perasaan yang tak selesa dan menuju kepada perbalahan. Jadi ini yang perlu kita faham. Ialah apa yang saya katakan ini mungkin berbeza, tetapi perbezaan itu bukan atas dasar untuk masing-masing, ya, meletakkan hukum, tetapi untuk masing-masing berfikir semula. Jadi hari ini saya nak beri contoh bagaimana pelaksanaan pemikiran itu berlaku dan kenapa ianya amat penting dalam hidup kita. Pemikiran rasional, macam yang telah saya katakan daripada video-video sebelum ini,
akan membawa dua perkara dalam hidup kita. Pertama, atas tujuan untuk mengenal diri kita. Mengenal diri. Mengenal realiti siapa kita. Oh, nama saya Masa Bayu. Oh, itu saja yang kita kenal. Oh, nama saya Ali. Oh, nama saya Rahmat. Adakah itu yang dimasukkan mengenal? Maka di sinilah pentingnya untuk kita faham ada dua perkara yang akan datang kepada diri kita dalam persoalan rasional, iaitu pertama, mengenal diri kita. Semua berbalik kepada proses pengenalan. Yang kedua, kita mengenal pencipta kita. Maka daripada itulah ia menjadi sebagai satu rantaian, sebagai satu proses perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi. Apabila Allah telah berikan kita akal, daripada usia kecil kita dilahirkan, kita tak mampu melakukan apa-apa, tidak mampu kita melaksanakan apa-apa yang keluar daripada kapasiti akal yang kita miliki, sehingga kita dewasa dan sampai satu peringkat kita menjadi remaja yang telah sampai waktunya untuk dipertanggungjawabkan dengan setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan. Maka di situlah bermula di antara meletakkan diri kita kepada ruang hitam atau meletakkan diri kita pada ruang yang putih. Maka itulah permulaan hitungan kehidupan. Bila disebutkan hitungan kehidupan itu tadi, berbalik kepada pemilihan cara hidup, pemilihan membuat pendekatan atau keputusan dalam setiap perkara. Maka dua perkara yang telah dijelaskan, mengenal diri dan mengenal pencipta kita, adalah satu perkara yang bukan boleh diambil sebagai satu perkara yang sampingan. Ialah kewajipan kepada kita. Kalau kita tak kenal diri kita, bagaimana kita nak kenal luar daripada diri kita? Dalam arti kata lain, kita tidak akan mengenal siapa kedua ibu bapa kita. Kita tidak akan mengenal siapakah saudara-saudara kita. Kita akan mengenal siapakah yang ada di hadapan, belakang, kiri dan kanan kita. Kerana kita tidak mampu mengenal diri sendiri, maka pasti tidak akan mampu kita kenali siapa jua yang berada di sekeliling kita. Maka apakah kesannya? Maka kesannya, tuan-tuan dan perempuan, cuba tuan-tuan perempuan fikirkan, bila kita buat sesuatu berdasarkan andaian, kita sangka kita siapa, kita buat sesuatu yang sebenarnya bukan kita. Lalu kita mengalami situasi yang sukar, kita mula menghadapi masalah-masalah, kita jadi tekanan, kita hadapi berbagai-bagai kebingungan. Kenapa? Posisi yang kita pilih salah, kerana kita tidak mengenal diri kita. Lalu kita memilih satu watak, kita memilih satu posisi yang sebenarnya tidak bertepatan dengan diri kita yang realiti. Maka itu yang pertama, mengenal diri. Yang kedua, kita mengenal pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka proses mengenal pencipta kita itu juga melalui satu proses yang perlu ada kaedahnya, perlu ada aturannya. Maka ia tidak boleh dilakukan dengan suatu situasi secara andaian. Mengenal pencipta perlukan satu ketetapan. Mengenal diri juga adalah dalam situasi yang sama. Maka atas dasar itu Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Daripada Al-Quran itu, ia memiliki segala jawapan yang kita perlukan untuk kita mengenal diri dan kita mengenal pencipta kita. Maka daripada proses yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula mengenal siapakah Nabi kita, siapakah kedua ibu bapa kita, siapakah adik-beradik kita, dan siapakah saudara-saudari kita, dan kita mengenal siapakah musuh-musuh kita. Lebih-lebih lagi hari ini kita bercerita siapakah Imam Mahdi, kita akan mampu melalui proses yang sama untuk mengenalan, kerana itulah yang ada di dalam faktor pemikiran rasional. Boleh faham tuan-tuan dan perempuan? Saya ni nak bercakap lebih daripada tu dah tak mampu lah. Ni dah suara saya pun, nak cakap tinggi-tinggi lagi dah tak boleh. Jadi kalau yang tak berapa dengar tu, kuatkan sikit suara tu, sound tu.
Jadi balik kepada perkara tersebut, kepentingannya telah saya jelaskan, iaitu pengenalan dan pengenalan. Semua perkara kita kena kenal. Bila kita tak kenal, maka kita teraba-raba. Kita lihat pisau, kita sangkakan itu adalah parang. Bila kita ambil sudu, kita ingatkan itu adalah garpu, kerana kita tak kenal. Kita tak kenal orang yang kita nak jumpa, maka kita akan berlega-lega, berpusing-pusing. Kita mencari dia walaupun dia ada di sebelah kita, ataupun mungkin dia di depan kita, ataupun dia sedang bercakap dengan kita, tetap juga kita tidak akan mengenali dia. Begitulah kisah yang berbalik kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi bercakap dengan kita pun kita tak akan tahu, kerana kita tidak ada pengenalan. Proses pengenalan itu tak sampai kepada kita, kerana kita selama ini berfikir menggunakan akal dengan nafsu. Maka nafsu itu telah memberikan satu tindak balas dengan wujudnya benteng-benteng ataupun tembok-tembok yang memisahkan kita daripada melihat realiti. Maka kita tidak akan perasan, kita tidak akan sedar, walaupun Imam Mahdi di sebelah kita, walaupun mungkin kita telah pun menjadi imam kepada dia, ataupun kita menjadi makmum kepada dia dalam suatu tempat ibadah atau dalam masjid ataupun surau, kita tidak akan kenal. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan apabila kita tidak mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita nak kenal yang lain? Jadi inilah kepentingan pertama dalam persoalan pemikiran rasional ataupun perinom. Seterusnya, perkara yang kedua yang perlu difahami adalah melihat dan memahami sumbernya. Maka ini penting. Sebab dalam pemikiran rasional, dia tidak boleh bersumberkan sesuatu yang tidak jelas. Dia tidak boleh ambil daripada sumber-sumber yang berubah-ubah, daripada sumber yang tidak terpelihara dari sebarang perubahan. Dia tidak boleh ambil daripada mana-mana pandangan individu ataupun pandangan mana-mana pihak. Dia tak boleh ambil daripada situasi-situasi yang bersifat fantasi, bersifat ramalan, bersifat sesuatu yang tidak jelas. Maka ini penting. Maka pemikiran rasional sentiasa berpaksikan kepada fakta yang jelas, yang tidak boleh berubah, sumber yang tidak boleh ditukar-tukar, sumber yang tidak akan ada perbezaan kepada semua. Dalam arti kata lain, satu sumber untuk semua, kerana akhirnya ia akan menjadi nukleus, titik permulaan kepada kita mengenal, permulaan kepada kita memahamkan, permulaan kepada kita merealisasikan tindakan-tindakan yang seterusnya. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Saya perlahankan lagi supaya jangan terlalu mendesak untuk kita dapatkan banyak input, tetapi akhirnya kita tertinggal poin-poin yang penting. Mungkin saudara-saudara, bapa-bapa, ibu-ibu di Indonesia sekiranya tidak begitu jelas, bolehlah komen, dan saya akan cuba, insyaAllah ada ruang, ada masa, saya akan cuba jawab. Jadi balik kepada perkara tadi, kita meletakkan posisi yang pasti. Sebab itu di dalam Islam, hukum yang dipakai adalah hukum kepastian. Berbanding dengan ilmu konvensional, dia memakai sistem ataupun hukum probability ataupun kebarangkalian. Barangkali ini, barangkali itu. Boleh jadi ini, boleh jadi itu. Maka itulah asas kepada matematik yang berkait dengan algoritma, algebra dan semua dasar-dasar yang dalam penjenamaan, pendigitalan, semua berbalik kepada probability theory. Sedangkan untuk kita berfikiran secara rasional, secara teknikalnya, kita tidak boleh menggunakan probability theory. Dia mesti berbalik kepada situasi yang kekal, certain, sesuatu yang tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh ditukar-tukar.
maka itulah sumber yang pertama untuk memikir. Sumbernya mestilah kekal. Maka daripada situ, cari berjalan, mencari di manakah sesuatu yang dikatakan kekal. Adakah kekal itu pada makhluk? Maka berjalan. Maka saya berjalan ke 3/4 dunia. Tidak ada satu tempat yang saya pergi kecuali saya meletakkan senarai-senarai atas untuk saya mendapatkan satu jawapan parameter inilah sumbernya. Jadi bukan sekadar duduk dalam satu ruang ataupun saya baca kitab ataupun saya mendengar ceramah atau mendengar pandangan seseorang lalu saya membuat keputusan. Saya berjalan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya nak kaitkan ini atas apa yang saya lakukan. Kalau saya nak bercakap, saya ambil buku, saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, itu dah tak sama. Ya, tapi saya bercakap secara langsung. Saya tidak ada skrip yang saya tulis lebih dulu untuk saya bercakap. Saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan spontan kerana ini pengalaman saya, ini perjalanan saya. Jadi lebih mudah saya nak sampaikan kerana ini perjalanan saya. Saya tidak bercerita tentang perjalanan orang lain. Tetapi ini berkait tentang perinol yang saya maksudkan tadi. Jadi kita berjalan, kita mencari mana sumber yang dikatakan kekal, yang takkan ada perubahan, yang takkan ada satu keupayaan mana-mana pihak nak akan tukar dia contohnya. Maka atas dasar itu tadi kita kena ada bukti dia, mesti ada fakta dia. Maka berlakulah proses yang dinamakan empirical. Buat ujian, buat penelitian dan buat pengkhususan. Maka kita kena berjalan, kita kena lihat. Kalau dikatakan ada pokok di satu tempat, kita tengok betul tak wujud pokok tu, wujud tak situasi tu. Okey, benar ada. Kalau ada, kemudian kita nak kaji pula macam mana pula dari segi komposisi dia, mungkin dari segi carbon factor dia, kaji betul wujud pokok ni, ini sekian, dan maka kita berjalan. Maka itu yang saya maksudkan. Perinol ini bukan sekadar melihat saja, tetapi kita kena buat uji kaji. Maka itu sebabnya saya berjalan. Saya berjalan ke seluruh dunia untuk saya mendapatkan penyaksian, pembuktian atas satu saja. Mana ada sumber yang sebenarnya yang kekal, tak ada perubahan. Mungkin ada pada satu bangunan ke, mungkin ada pada satu tempat ke, atau mungkin pada satu peninggalan sejarah ke. Kerana itulah peranan pengkajian otak itu mula kita aktifkan dengan melihat realiti. Kenapa itu berlaku? Kerana telah hajut dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita membuat perjalanan hidup, berjalan atas muka bumi. Datangkanlah bukti jika kamu merasakan kamu itu benar. Semua itu wujud. Jadi kita mencari bukti-bukti. Maka dasar itu tadi diguna pakai di dalam pendekatan perinol. Maka saya berjalan, saya mencari. Saya pergi ke Uzbekistan, saya pergi ke Samarkand contohnya. Saya pergi ke Tashkent. Saya pergi ke Bukhara untuk saya mendapatkan fakta. Waktu itu saya nak kaji tentang kebenaran beberapa kitab, wujudnya hadis-hadis dan sebagainya. Saya pergilah ke tempat di mana Imam Al-Bukhari. Saya sampai ke sana. Saya pergi ke makam dia, saya pergi ke kawasan sekelilingnya, saya pergi ke tempat-tempat yang dikatakan wujudnya proses perjalanan beliau di situ dan melihat beberapa peninggalan semata-mata untuk mendapatkan ketetapan. Tapi apa yang saya temui adalah perubahan-perubahan kepada sesuatu, kemudian saya perlu tempat lain, dapatkan lagi satu perubahan untuk saya gabungkan, dapat satu lagi input untuk saya gabungkan. Saya pergi ke Bukhara, saya duduk di Bukhara, duduk di dalam satu ruang, pergi ke tempat-tempat yang tertentu contohnya, di Samarkand contohnya. Kemudian saya pergi ke Tashkent, di Tashkent tu ada satu bangunan, di dalam bangunan tu adanya satu satu kebesaran yang sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu. Alhamdulillah saya dapat peluang melihat sendiri yang dikatakan Al-Quran yang dibaca oleh Saidina Osman, ya.
besar Quran dia, besar saya tengok dalam tu, tempat bangunan tu dikawal dengan tentera lah. Dan dikatakan itu adalah Al-Quran yang dibaca oleh Saidina Osman. Sewaktu beliau baca tu, beliau telah ditikam, dibunuh, ditikam lah, diceritakan, dan darah tu ada, dan pada Quran tu masih nampak lagi ada kesan-kesan darah. Jadi sama ada benar atau tidak benar itu atas dasar apa yang saya lihat secara nyata. Maka di situ saya melihat, oh ada, benar lah, katanya ada darah di situ, saya nampak ada darah di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya bercakap jadi seronok dengarnya, jadi suka dengarnya, ada peluang melihat apa yang saya katakan ni tadi. Mungkin konsep mendapatkan sumber ataupun fakta itu sahih, bertepatan dengan ketetapan. Maka itu yang saya pegang. Saya pergi ke Kazakhstan, saya pergi ke Rusia, saya pergi ke negara-negara yang jauh daripada budaya hidup saya sebagai orang Melayu di Malaysia, atas tujuan supaya saya tidak tersilap meletakkan proses-proses ketetapan atas keputusan-keputusan pemikiran yang akan saya laksanakan dalam hidup saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya tempat yang sebegitu. Saya pergi ke Iran, dikatakan tempat di mana Syiah bertapak. Saya pergi, saya dibawa, dan Alhamdulillah banyak kisah-kisah yang sangat menarik yang saya tempuhi untuk saya melihat realiti. Tanah Arab dah tentu-tentulah tempat di mana saya boleh katakan bermastautin lah sebelum ini. Dan juga ke negara Eropah, saya pergi ke Iceland, ke Reykjavik. Saya pergi ke negara-negara Eropah, saya pergi ke China, saya pergi ke Australia, saya pergi ke Amerika Syarikat, dan semua tempat-tempat yang saya lihat sebagai satu proses untuk saya memahamkan ada tak perkara yang dikatakan ketetapan untuk saya jadikan sebagai satu penyaksian bagi diri saya. Dan akhirnya saya menemukan jawapan tersebut. Apa juga yang ada di sekeliling, atas apa juga yang berkait dengan sifat makhluk, tidak ada sesuatu yang kekal. Tidak ada sesuatu pun makhluk itu kekal. Semuanya ada permulaan dan akhirnya. Maka yang ada berkekalan sampai bila-bila, yang tidak ada awal, tidak ada akhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu prosesnya. Bila itu telah pun dicapai, maka saya terus meletakkan ketetapan untuk saya menerima bahawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, itu adalah ketetapan yang menjadi sumber kepada pemikiran. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bukan ada sesiapa yang mempengaruhi saya, bukan ada sesiapa yang mengajar saya, bukan ada sesiapa yang meletakkan syarat-syarat kepada saya tentang merujuk daripada Al-Quran, tetapi proses yang berlaku dalam hidup saya untuk mencari realiti, untuk mencari fakta, akhirnya secara empirikal, secara teknikalnya telah menemukan saya jawapan bahawa Al-Quran sahaja yang terpelihara. Al-Quran sahaja yang tidak ada sesiapa yang mampu mengubahnya, walau dengan satu huruf ditarik keluar ataupun satu huruf dimasukkan, tetap akan ada pengenalan dan tidak boleh diubah. Maka disitulah janji Allah bahawa sesungguhnya Al-Quran adalah di bawah peliharaannya. Maka atas dasar itu tadi, akal campur Al-Quran untuk proses sebagai sumber kepada ketetapan. Lain daripada itu adalah sesuatu yang ada perubahan-perubahan. Contohnya, apabila saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan, maka tuan-tuan dan perempuan mendengar apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan tuan-tuan dan perempuan akan cuba sampaikan kepada pihak yang lain. Pastinya cara penyampaian tuan-tuan dan perempuan tidak akan sama dengan saya. Pasti ada isi-isi yang cuba saya terjemahkan dengan jiwa raga saya, tidak akan sampai kepada pihak yang lain. Inilah yang saya maksudkan. Ketetapan itu tidak ada perubahan zaman berzaman.
Tidak akan ada perubahan daripada lokasi kepada lokasi. Di mana juga kita pergi, Al-Quran yang sama yang akan kita pegang, yang akan kita junjung, yang akan kita rujuk sebagai panduan kepada membuat keputusan rasional. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Dapat tak kita mencerap apa yang saya cuba katakan tadi? Jadi balik kepada situ, Islam meletakkan ketetapan. Maka daripada ketetapan ini tadilah akhirnya dapatlah sumber, iaitu Al-Quran lah menjadi rujukan kepada kita. Lalu bagaimana kita nak berpegang kepada Al-Quran tanpa kita memahami? Maka di situlah mula meletakkan proses empirical yang seterusnya. Apa dia? Mengkaji bagaimana pelaksana kepada Al-Quran yang paling sempurna. Maka di situ datangnya pula sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi satu kajian empirical dan ia mesti bertepatan dengan Al-Quran. Maka gandingan Al-Quran itu tadi meletakkan kefahaman berdasarkan pelaksanaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah kenapa saya katakan tadi pemikiran itu berpegang kepada 4 sifat Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat di sini. Mungkin banyak perkara yang saya cuba sampaikan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham dan apa yang tuan-tuan puan-puan tak faham. Jadi perlahan, berhalusi, ya, sabar dalam soal untuk kita memahamkan. Dan ingat, akal ini sebenarnya mempunyai kapasiti yang cukup, cuma tidak pernah diasah, tidak pernah distrukturkan supaya cara ia bergerak, cara ia berfungsi bertepatan atas dasar yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya setelah kita mendapat sumber ketetapan yakni Al-Quran, maka kita mula memahamkan apa dia sumber tersebut untuk pemikiran rasional. Ini banyak lagi sebenarnya poin-poin ni untuk diterjemahkan, tapi hari ini sikit lah kita buat ya. Semoga panjang usia dapatlah kita berkongsi sama-sama dan daripada situ dapatlah kita mempraktikkan. Kerana ingat tuan-tuan dan perempuan, ilmu ni bukan soal banyak ataupun soal sikit, tapi soalnya manfaat. Satu ilmu pun, satu huruf kalau kita dapat faham, kita dapat laksanakan, lebih afdal, lebih baik daripada kita menghafal seluruh Al-Quran tapi kita tak faham untuk lakukan apa-apa. Malah risaunya nanti kita akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki, apakah yang telah kamu lakukan dengan pengetahuan yang telah aku beri. Jadi ilmu adalah persoalan manfaat, bukan persoalan banyak atau sikit, ya, faham di situ. Jadi balik kepada persoalan tadi, setelah kita menjelaskan hakikat Al-Quran itu sebagai satu proses yang menjadi sumber kepada ketetapan, maka kita kena melihat apa dia, macam mana cara dia kita nak memahamkan sumber ini dalam proses pemikiran. Kerana inilah tuan-tuan dan perempuan yang akhirnya nanti dapat membawa kita kepada satu situasi, satu kesedaran conscious, bukan subconscious, conscious mind, minda sadar, bukan minda bawah sadar, untuk kita menggunakan kaedah ini, formula ini dalam semua perkara, termasuk topik yang paling hangat, topik yang selalu kita bincang, yang tuan-tuan dan perempuan pun kerap bercakap tentang Imam Mahdi. Perkara yang sama. Sebab ketetapan, bila sebut ketetapan, semua akan tetap dengan fitrah yang akan sama kepada setiap seseorang. Manusia akan berehat apabila dia letih, dia akan makan bila dia lapar, dia akan tidur bila dia mengantuk. Itu adalah fitrah. Maka konsep ketetapan itu tidak akan ada perubahan, tak kiralah orang itu beriman tidak beriman, tak kiralah bangsa apa sekalipun. Apabila dia lapar, pasti dia makan. Yang membezakan nanti adalah apa yang dia makan. Maka ini yang berbalik kepada bagaimana nak makan, kita kata tadi, apa yang perlu makan. Maka di sinilah sumber ketetapan telah kita kenali, telah kita ketahui. Balik kepada perkara yang kedua, bagaimana nak memahamkan sumber ini tadi. Maka di situ berbalik kepada Al-Quran.
Macam mana kita nak faham Al-Quran? Bagaimana yang Pak Masa Bayu terangkan? Ni Pak Masa Bayu ni ustaz ke? Alim ulama ke? Mengaji Al-Quran dekat mana ke? Terus terang saya beritahu, saya bukan ustaz, ya? Dan saya bukan alim ulama, saya saintis. Jadi jiwa saintis ni jiwa yang sentiasa meletakkan setiap sesuatu itu dengan hitungan-hitungan, dengan fakta-fakta yang boleh dihadam dengan akal yang terstruktur. Kalau tidak, kita tidak akan ada kapasiti untuk melakukan sesuatu pembangunan. Maka itu yang saya posisikan diri saya. Jadi sekiranya bahasa saya bahasa yang terlalu teknikal, saya minta maaf lah. Ya, saya tidak gunakan bahasa-bahasa ustaz-ustaz, ya, yang untuk menjelaskan dengan kaedah-kaedah yang lebih kepada menekankan dengan emosi dan sebagainya. Saya tidak melakukan sedemikian kerana saya lebih meletakkan parameter, meletakkan fakta-fakta untuk sama-sama kita renungkan, sama-sama kita fikirkan keputusan atas diri sendiri setelah kita melakukan proses perino. Faham, ya? Jadi balik kepada yang tadi, caranya adalah dengan melihat setiap sesuatu itu ada hukumnya. Maka dalam konsep hukum ini tadi, saya berbalik kepada melihat hukum yang berkait tentang alam semesta yang boleh dirujukkan dan akhirnya boleh digunakan untuk saya memahami apakah yang cuba disampaikan, yang ingin dilihat daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi minta maaf ya sekali lagi, ya ustaz-ustaz, jangan pula kata saya ni dah jauh dan sebagainya. Saya bukan menolak apa-apa pun, saya hanya menjelaskan kaedah yang saya gunakan, ya. Jadi apa yang saya lihat, saya sentiasa berbalik kepada 4 hukum, ya, hukum 4 kepada alam untuk memahamkan proses ataupun memahamkan sumber yang ketetapan tu tadi. Ya, ada 4. Boleh faham, ya? Dan keempat-empat ni sebenarnya ada dalam hukum alam teologi. Ya, sebagaimana saya terangkan dalam video sebelum ni, alam teologi adalah alif lam mim. Jadi daripada Quran. Jadi itu pun ada sebabnya alif lam mim. Itu mungkin ke depan lah saya nak ceritakan. Ada sebabnya alif, ada lam dan mim. Dari aspek teknisnya, dari aspek penjelasan intelektualnya juga wujud. Jadi balik kepada 4 perkara itu tadi. Pertama, setiap sesuatu yang Allah jadikan pasti adanya bentuk. Maka ini saya jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan berdasar kepada hukum Z dalam alam teologi. Dalam ketetapan penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meletakkan ketetapan yang pertama, hukum yang pertama, setiap sesuatu yang Allah jadikan makhluknya ada bentuk. Manusia dengan bentuk dia, kambing dengan bentuk dia, bunga ada bentuk bunga yang berbagai-bagai. Kalau kita nak kenal lembu, ada bentuk lembu dia. Kalau kita nak kenal kambing, ada kambingnya. Nampak buaya, ada bentuk buaya. Nanti kita ingat buaya itu kambing, kita nak pergi tangkap, nak pergi makan. Sebab kita tak kenal contohnya. Jadi kita kena kenal dia dulu. Apa kita kena kenal? Bentuknya. Baru kita dapat pengenalan. Oh, dia ni manusia. Oh, ini rupanya kambing. Padahal itu buaya. Kan berat ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ingat nak makan buaya, makan kambing, sudah-sudahnya kita jadi kambing kepada buaya. Jadi kan kita tak kenal. Maka proses yang pertama adalah mengenal. Yang kita akan bentuk, ataupun dalam istilah dalam teologi kita panggil pola, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut pattern. Sebab itu dalam apa juga kajian teknikal, apa juga kajian saintifik, ilmu-ilmu konvensional, ya, ilmu barat sekalipun, dia akan berbalik kepada mengkaji pattern. Pattern ini memberikan identiti kepada setiap sesuatu. Jadi kita ada UID, Unique Identification, ataupun apa namanya, satu pengenalan unik bagi diri masing-masing. Oh, ni bentuk manusia macam ni, semua sama. Bentuk ayam macam ni, bentuk kambing macam contohnya lah, walaupun kambing tu ada berbagai-bagai jenis kambing, tapi kita tahu itu kambing, ada bentuk-bentuk dia. Maka itu kita kan UID. Pertama, ada bentuk. Jadi daripada istilah tu tadi, apa yang kita nak faham? Maka dalam Quran tu tadi, kita mengkaji bentuk-bentuk yang boleh kita fahami untuk kita terjemahkan
dalam aspek pelaksanaan kita nanti. Jadi dia mesti ada bentuk. Sebab tu dalam perubatan juga dia mengenal pattern. Kalau kena virus ke, nak kena kanser, dia ada pattern-pattern. Bolehlah tanya sesiapa yang dalam perubatan juga akan faham, dalam teknikal pun juga akan faham, ada dinamik, ada yang pasif, ada yang aktif dan berbagai, semua ada bentuk dia. Tu nombor satu. Nombor dua, nombor dua, apa yang Allah jadikan, apa yang Allah tetapkan pada setiap makhluk itu ada kadarnya. Maksudnya apa? Ada awal, ada akhir. Macam jari-jari saya ni, semua ni ada kadar dia. Kenapa jari tu tak turun panjang ke atas, sampai satu tahap dia berhenti. Berarti dia ada permulaan dia nanti, lahir, lepas tu dia kembang sampai satu tahap dia akan berhenti. Dia tak akan sambung lagi. Maka dalam hal ini tadilah kenapa alam teologi menolak teori infinity dalam meletakkan proses teknikal, proses kepada kajian-kajian tentang manusia dan apa juga di sekeliling kita. Kerana berdasarkan kepada hukum yang nombor dua itu tadi, setiap makhluk, setiap sesuatu Allah jadikan tu ada awal, ada akhir. Dia tak boleh terus infinity, kerana infinity itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan tersilap. Sebab tu orang teknikal membuat banyak kesilapan, try and error, kerana masih tertakluk kepada teori infinity. Ini di antara teori-teori yang telah dimasukkan di dalam pemikiran manusia oleh Dajjal laknatullah, oleh Iblis laknatullah, sehingga tanpa kita sedari ilmu yang kita miliki telah pun menjauhkan kita daripada hakikat yang sebenar. Kita mengkaji sesuatu dengan meletakkan komposisi, meletakkan equation dia, meletakkan hitungan yang tak akan berhenti. Sedangkan realitinya, dia ada awal, dia ada akhir. Jadi kesan yang sangat besar, walaupun halus, sangat besar. Begitu juga tadi dengan persoalan-persoalan probability theory, kebarangkalian. Kerana hukum Allah semua tetap. Kita hidup tetap sampai masa kita akan mati. Tidak ada yang kekal, ada awal, ada akhir. Maka kadar adalah perkara yang kedua dalam meletakkan pemikiran kita tadi tu. Berjalan dah ada kadar dia, berhenti bila masanya dan sebagainya. Itu nombor dua. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan-puan, apa juga yang Allah jadikan, lengkapkan proses alam, melengkapkan proses kejadian makhluk di dalam alam, semuanya dalam faktor berpasangan. Tidak ada yang tunggal, tidak ada yang duduk tiga. Contohnya semua datang berpasang-pasang, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada lelaki, tak boleh ada tengah-tengah. Tiga pula tak ada. Sebab tu kita bila sebut saja jantina tu, jantan, tina tu betina. Sebab tu dia jantina, jantan. Tina tu bahasa orang lama. Jadi gabung kan lah. Sebab Indonesia ada suka gabung-gabung perkataan kan. Jantina ni jantan dan betina. Jadi nama jantina, lelaki, perempuan. Dia tak ada yang ketiga. Itu ketetapan. Ingat ni. Kemudian siang, malam, pagi, petang, kecil, besar. Maka perkara yang ketiga, apa juga yang Allah jadikan, semuanya datangnya berpasang-pasang. Maka di situ apabila ada kebatilan, pasti ada kebenaran. Okey? Boleh faham? Jadi akhirnya kita nak lihat di sini faktor Imam Mahdi ada Dajjal. Jadi nampak semua datang pasang-pasang. Kenapa ini penting untuk kita fahami? Kerana ini yang saya katakan tadi. Kita dah dapat sumber, nak macam mana nak gunakan, nak fahamkan sumber tadi tu, kena ada hukum dia. Gunakan kaedah ni, hukum ni yang empat. Yang ketiga dah dapat dah, datang pasang-pasang. Maka di situ terus letakkan pada diri kita. Kita dah tahu. Kita dah faham. Oh, semua berpasang-pasang. Jadi kalau semua berpasang-pasang, ada tak bukti yang tak ada pasangan? Ada, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas, baru masuk dalam hati kita. Kita baca ayat Quran tu pun, baca surah tu tadi pun, Masya Allah, tepat dah dengan formula ni. Maka janganlah kita cari yang tunggal melainkan Allah. Maka dengan cara itu, ketetapan bagi kita
adalah Allah lah yang sebenar-benarnya yang kita kena sembah. Bukan 3, bukan 2, bukan banyak-banyak dan sebagainya. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Teknikal membawa kita kepada tauhid. Saintifik menjelaskan kita realiti. Bukan sekadar kita pandai matematik, pandai fizik, tetapi membawa kita mengenal diri kita dan mengenal pencipta kita. Dan nampak dah ni? Dia nak bawa mengenal Imam Mahdi, boleh tuan-tuan perempuan gunakan nanti. Kita sama-sama mengenal. Ya? Macam mana? Setuju? Okay. Seterusnya, perkara yang keempat. Apakah yang keempat hukumnya? Keseimbangan. Maksudnya apa? Segala-galanya Allah jadikan. Allah jadikan dalam faktor yang keseimbangan. Seimbang. Tengok jari kita, kanan dan kiri, seimbang. Dia tak ada satu panjang. Kalau panjang sikit tu, cacat lah tu maksudnya. Mata pun sama kedudukannya. Kening kita, telinga kita, tangan kita panjangnya pun sama. Jadi itu adalah perkara yang keempat. Keseimbangan. Allah jadikan alam ni dalam bentuk keseimbangan. Semua balance. Semua dalam keadaan yang sama. Jadi dengan keempat-empat perkara ini tadilah yang akan kita gunakan untuk berfikir, untuk mencari proses rasional kepada sumber itu tadi. Dah dapat dah? Boleh faham? Ada lagi, banyak lagi. Perlahan-lahan lah ya. Kita bagi satu persatu. Jadi selepas yang ini, apa yang perlu kita faham selepas 4 perkara ni? Kalau tuan-tuan dan perempuan catat-catatlah elok-elok ya. Mungkin selepas ni boleh sambil-sambil tu, oh kat mana ya apa yang Pal cakap ni? Okey, 4 perkara ni dikatakan pola. Okey, nak carilah mungkin 10 pola yang ada. Oh, kemudian cari pula yang kedua, apa kadar 10 perkara kadar yang ada dalam Quran. Cari contohnya macam tu. Kalau daripada situ tuan-tuan dan perempuan akan dapat memahami banyak perkara. Itu janji yang dapat saya berikan kepada tuan-tuan dan perempuan, bukan janji saya, kerana itu ada dalam Al-Quran dan ia akan membuka banyak lagi pintu-pintu kefahaman kepada kita berdasarkan realiti. Bukan kita ingat, kita hafal, tetapi kita mengingat, hafal berserta dengan faham untuk pelaksanaan. Okey. Dah lama sangat ni saya bercakap ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya pun sedang buat buku ya. Saya tak berhenti lepas subuh buat nulis buku sampai malam. Kerana waktu ni saya ada ruang untuk berehat sikit. Saya tak berjalan sangat, jadi saya dapat tumpukan sepanjang bulan puasa ni menulis buku. Jadi setakat ni dah dalam masa hampir 3 minggu ni saya dah dapat tulis dalam sekitar 3 buku, nak masuk 4 buku lah. Jadi dalam 3 hari 4 hari siap satu, 3-4 hari siap satu lah buku. Buku-buku yang ketebalan dalam sekitar 400-500 pages lah. Jadi tak berhenti. Dan buku-buku itu semua buku-buku yang sebagaimana saya cerita ni boleh dirujuk nanti insya-Allah. Itu tentang buku itu kemudian lah, saya tak nak cerita sekarang, tapi memang saya telah menghasilkan buku tentang Imam Mahdi, saya tulis buku tentang ekonomi Islam, akhir zaman macam mana, saya tulis buku. Itu semua berdasarkan kepada proses Perinol ya. Okey. Itu selingan aja lah ya. Jadi selepas tu apa kita kena buat? Jadi saya akan tutup dengan sesi ini dengan yang terakhir ni, kemudian kita akan sambung lagi ke depan insya-Allah, ada masa. Ya, sebelum saya tutup, kita ambil perkara yang terakhir selepas ada 4 tu tadi, iaitu kita mengenal sumber kita itu tadi, apakah karakternya. Maksud nanti kata lain, macam manakah pola dia. Kita tengok pola dia tadi. 4 kan perkara saya kata tadi. Apa pola dia? Maka pola yang kita kenal adalah satu pernyataan, satu pola. Bila kita fahamkan ada 2 pola, iaitu satu bercerita tentang kebaikan, satu bercerita tentang keburukan. Hasil kebaikan, hasil keburukan, kesan kebaikan, kesan keburukan. Berbalik kepada faktor yang berpasang-pasang nombor 3, ingat tak tadi tu? Jadi bentuk dia ada. Oh, ni bentuk kebaikan macam ni dia tunjukkan. Oh, ada bentuk dia. Oh, bentuk dia macam ni, bentuk dia macam ni. Dalam Al-Quran tu begitu banyak bentuk-bentuk yang ditunjukkan kepada kita untuk kita fahami. Dan keduanya kita akan lihat juga bahawa buka Al-Quran, oh cari ada datang yang berpasang-pasang. Macam saya katakan tadi tentang syurga, neraka dan tentang laut, daratan dan sebagainya, tentang
masa baik, masa buruk, semua ada cerita dalam tu. Dan juga dalam Quran tu yang kita dapat buka, kita nampak semua diceritakan akan ada awal, ada akhir. Apabila manusia dihidupkan, dia akan dimatikan. Berarti ada awal hidup, ada mati. Lepas tu dia kata bagaimana Allah jadikan alam, kemudian Allah akan musnahkan. Ada awal, ada akhir dan sebagainya. Ada kadar dia, ada pasangan dia, dan akhirnya dikatakan ada kesimbangannya. Jadi banyak dalam faktor-faktor yang boleh kita menggali lebih jauh lagi. Jadi akhirnya di sini ingin saya terjemahkan, rangkumkan keseluruhan itu tadi. Maka Al-Quran itu ada dua faktor yang perlu kita faham, iaitu perkara yang gaib dengan perkara yang nyata. Maka inilah sampai masanya menggunakan pemikiran rasional. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan saya cakap macam ni? Kerana sebagaimana saya katakan tadi, dalam Al-Quran ada dua penjelasan, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, Allah itu gaib, Allah itu tidak dapat kita lihat. Maka kita kena mencari penjelasan kepada perkara yang kita tidak nampak berdasarkan perkara yang kita nampak. Boleh faham ni? Jadi apa dia? Maka di situlah sumber yang kita jadikan rujukan untuk pemikiran. Kita kena faham dan kita kena ingat dan kita kena tahu dia memiliki dua status, gaib dan nyata. Maka apabila datangnya ayat Quran, turunnya ayat Quran, maka akan ada dua perkara yang sampai kepada Rasulullah SAW. Apa dia? Pernyataan yang tersurat dan pernyataan yang tersirat. Boleh faham tak pernyataan yang tersurat dan tersirat? Kalau di Indonesia disebut bagaimana ya? Sesuatu yang nampak itu tersurat, sesuatu yang tak nampak itu yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Contohnya begini. Kita makan buah apa namanya? Buah apple lah, ataupun kita buah kurma. Kurma ni semua orang faham bahasa yang sama. Maka buah tamar, buah kurma kita makan, kita lihat buah tamar itu jelas depan mata kita. Okey, kita boleh pegang, kita boleh tekan dia, kena dia wujud depan mata kita, wujud. Okey, tetapi kita hanya mampu melihat dan kita tak tahu sebenarnya apakah buah tamar itu, macam mana rasanya, macam mana kondisinya selagi kita tidak masukkan ke dalam mulut kita. Bila kita makan, maka datanglah rasa yang tidak mampu kita lihat pada buah tamar dengan mata kita sendiri. Faham tak kat sini? Maka buah tamar itulah yang tersurat. Rasa yang ada pada buah tamar, manisnya, tak akan mampu kita lihat. Begitu yang tersirat. Maka begitulah pemikiran rasional. Contohnya, ya, macam student-student saya biasalah yang akan ikut latihan ni, bulan puasa ni, makin tekak, makin haus, lama bercakap. Saya akan berikan sesuatu, contohnya pada pelajar-pelajar saya lah. Okey, saya akan tanya pada dia, saya berikan dia gelas. Ni ambil gelas satu. Dia pun ambil gelas, dia pegang gelas tu. Lalu saya akan bertanya dengan dia, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu faham dengan apa yang kamu dapat, yang saya berikan? Lalu dia akan jawab, saya melihat Pal beri saya gelas. Jadi betul lah tu. Saya kata, alhamdulillah betul. Lagi apa yang kamu faham dengan gelas ni tadi? Dia akan jawab, gelas ini, apa yang saya lihat adalah kegunaan untuk menuang air. Nanti saya boleh gunakan gelas ni untuk minum. Saya boleh gunakan gelas ni untuk isi air. Maka itulah kegunaan yang saya nampak pada gelas. Betul? Apa yang tersurat, apa yang nampak, itulah gelas yang digunakan untuk isi air. Tetapi yang tersirat di sebalik apa yang saya berikan kepada beliau, ada sebenarnya maksud yang tersirat yang perlu dia fahami. Ini untuk fahamkan Perino macam mana. Maka
saya minta beliau serahkan balik kepada saya dan tanya soalan yang sama kepada saya. Amin. Jadi dia pun serahkan gelas itu kepada saya dan saya pegang dan saya minta dia bertanya soalan yang sebagaimana saya tanya kepada beliau. Beliau pun bertanya, Pal, apa yang Pal lihat dan Pal fahamkan dengan perkara yang ataupun apa yang saya serahkan kepada Pal? Maka saya jawab dengan dua bahasa. Bahasa yang tersurat dan bahasa yang tersirat. Maka saya katakan begini, apa yang ada di tangan saya adalah gelas yang boleh menampung air, yang boleh dijadikan sebagai isi air untuk saya manfaatkan menjadi penghilang dahaga kepada saya. Itu jawapan tersurat saya. Tapi jawapan tersirat saya akan sambung dengan begini. Dan pada masa sama, saya melihat gelas ini adalah diri saya sendiri. Maka saya melihat gelas ini adalah seumpama saya, yang mana saya menampung dalam diri saya ada isinya. Sebagaimana air yang ada di dalam gelas, maka aku adalah gelas. Maka saya melihat gelas itu adalah diri saya. Maka itulah proses kita mula memahamkan setiap sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang ada di depan kita, di belakang kita dan di mana-mana sekalipun, sebenarnya ada hubungan dengan diri kita secara langsung untuk kita mengenal diri, dan daripada situ kita akan dapat mengenal yang lain dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tutupkan dengan kita mampu akhirnya mengenal siapakah Imam Mahdi dengan keadaan yang tidak ada keraguan lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berpuasa dan selamat berbuka kepada semua. Sampai kita bertemu lagi.